Sarawak optimis sektor pertanian menggunakan teknologi moden mampu meningkatkan pengeluaran beras. Malah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg yakin usaha itu mampu menarik minat golongan belia untuk terlibat dalam bidang tersebut. Premier berkata projek perintis penanaman padi di Lubuk Punggol dan Meradong salah satu langkah kerajaan memberi bendahan kepada petani untuk beralih kepada kaedah moden. Ialah gunanya anak muda. Kerana yang pun income will be double or triple. Just imagine 1 ton to 9 ton. That's semakin ganda. And then tadi kita gunakan mesin. Gajinya tinggi. Itu gajinya, wagesnya high. You can pay them provided you got that amount volume, then you can trade lah. Jadi income yang besar lah. Ya kan? Supaya kita ada skim free education tau. Graduate yang petani dia keluar, dia kembali dalam food security. Premier berkata demikian pada sidang media selepas majlis penutupan program digital desa di Gedong. Terdahulu dalam ucapannya, Premier yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong berkata kerajaan Sarawak kini memberi tumpuan pengembangan luar bandar melibatkan infrastruktur jalan raya seperti jalan menghubungkan Kuching, Semarahan, Gedong, Sebuyau, Lingga dan Betong. Usaha berterusan tersebut akan membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk terutama dalam sektor pertanian dan pengeluaran makanan. Katanya pembangunan asas yang lain juga akan terus diperluas seperti penyediaan bekalan elektrik dan air bersih. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik yang turut hadir pada program berkenaan berkata kementeriannya telah menyalurkan pembiayaan sebanyak RM731.2 juta kepada 42,000 usahawan dan koperasi di Sarawak pada 2023. Manakala tahun lepas sebanyak RM1.08 bilion diberikan kepada 42,689 usahawan dan koperasi di negeri ini. Saya amat yakin kita boleh menambahkan lagi pembiayaan yang diperlukan oleh usahawan-usahawan PMKS dan juga koperasi di Sarawak di bawah inisiatif Dasar Pandang Timur dalam negara kita, iaitu kementerian saya memberi fokus tambahan kepada pembangunan usahawan dan koperasi di Sabah dan Sarawak. Bantuan yang diberikan kepada kedua-dua negeri termasuklah geran di bawah Usahawan Bumiputra Sabah Sarawak, premis tamu desa dan beberapa inisiatif khas yang diwujudkan khas untuk Sabah dan Sarawak. Ini termasuk juga program digital desa Bank Rakyat di Gedong iaitu yang pertama dilaksanakan di Sarawak. Sekolah atau institusi pendidikan tinggi dan vokasional diminta untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dalam program teknologi dan inovasi untuk membangunkan subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin berkata kerajaan Sarawak menyediakan peruntukan khas berjumlah RM3.5 juta tahun ini untuk pembangunan STEM. And it must be really related to our programs. Sebab kita tak bagi kelulusan kalau program yang biasa saja. Itu mereka yang lain ataupun kementerian yang lain yang membantulah, termasuk juga Kementerian Pendidikan Malaysia. So kita ini adalah macam ekstra lah, khas untuk bidang STEM. Dana tersebut bagi menyediakan sokongan kewangan kepada pihak sekolah, institusi pengajian tinggi dan vokasional untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang maju. Beliau menyatakan demikian selepas simbolik penyerahan surat kelulusan geran Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD fasa pertama di Kuching. Pada majlis itu, sejumlah RM455,000 geran diluluskan oleh MEITD kepada 15 penerima mewakili sekolah, institusi dan kolej vokasional. Yang di-Pertuan Negeri Tumpahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar semalam menerima kunjungan hormat daripada Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation. Kunjungan diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya.
Katanya kunjungan itu bertujuan meminta pandangan daripada Yang di-Pertuan Negeri berhubung cadangan pengajuan program anti rasuah peringkat antarabangsa yang akan diadakan di Sarawak. Program itu penting bagi mengetengahkan agenda kerajaan negeri berkaitan integriti, anti rasuah dan salah laku dalam tadbir urus. Program kemungkinan kita akan buat dalam 6 bulan. Cuma sekarang ni kita dalam proses perbincangan dan insya-Allah kita akan melobi untuk mendapatkan program peringkat antarabangsa ini setelah kita dapat konsen daripada pihak Tuan Yang Terutama Tun dan pihak kerajaan negeri. Ini adalah langkah besar kita pada hari ini di mana pihak kerajaan Sarawak menunjukkan suatu usaha yang besar ke arah mewar-warkan usaha anti rasuah, usaha meningkatkan integriti, usaha memastikan undang-undang dan peraturan itu dipatuhi pada semua peringkat. Tatkala semua masyarakat Tionghoa bergembira meraihkan Tahun Baharu Cina hari ini bersama keluarga tercinta. Namun, ada insan yang berseorangan meraihkannya tanpa insan istimewa di sisi. Di Limbang Pusat Aktiviti Warga Emas Pawi bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang berusaha membawa keceriaan kepada Liu Nyikiao yang tinggal di sebuah rumah usang berdekatan penjara lama Limbang. Liu Nyikiao sudah 20 tahun mendiami rumah tersebut dan bergantung hidup dengan air parit untuk minum dan bagi kegunaan harian. Hasil usaha Pusat Aktiviti Warga Emas pada 2018 serta ihsan dari sebuah tokong Buddha, bekalan air bersih telah disambung ke rumahnya. Namun, usaha untuk mendapatkan bekalan elektrik belum dapat dilakukan. Rumahnya juga perlu dibaik pulih kerana tidak lagi selamat untuk didiami. Pertama kami datang dia ambil kayu mau pukul kami. Dia tidak mau kami dia marah lagi kami mau hantar dia pergi PSK. Dia tidak mau. Last dia tengok kami selalu datang dia patu mau kasih jaga. Kami 2 minggu 1 kali hantar makanan kasih dia. Tiap-tiap bulan. Ini macam sampai sekarang lah. Prihatin dengan nasib Nyikiao, Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang telah menghulurkan bantuan sejak 2011. Sebelum ini dia menerima bantuan AM sebanyak RM60, kemudian ditukar kepada skim bantuan, masa tu bantuan orang tua. So lepas bantuan orang tua, kemudian pada tahun ini bantuan warga emas itu sebanyak RM600 lah. Dia semakin meningkat untuk membantu warga emas meringankan beban dan untuk keperluan warga emas sendirilah. Inisiatif baharu Jabatan Kebajikan Masyarakat juga membolehkan Nyikiao layak menerima bantuan RM500 setahun untuk rawatan klinik. Di usia senja, Nyikiao lebih selesa duduk berseorangan walaupun pada perayaan besar Tahun Baharu Cina. Dari Jabatan Kebajikan cuba untuk mencadangkan supaya dia diletakkan di rumah Seri Kenangan. Tetapi atas kehendak dia sendiri dia cakap tidak mahu. Jadi kami tidak dapatlah memaksa sebab mungkin dia rasa lebih selesa tinggal di rumah inilah. Tahun Baharu Cina kali ini, Liu Nyikiao ternyata tidak mengharapkan apa-apa atau ihsan. Baginya yang hidup sebatang kara, mungkin bersederhana itu lebih baik dan raikan perayaan dengan penuh kesyukuran. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Kami mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.